Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, to all of you 404. Okay, so hari ni kita nak belajar kepada chemical formula. So terima kasih yang mana dah jawab dua quiz. Okay, so kat situ kamu boleh nilai lah dekat mana kefahaman diri kamu. Dan bila setiap kali cikgu hantar video, cikgu akan tanya kan, ada masalah ke nak bertanya dan sebagainya. Tapi tiada. Dan kamu tengoklah kepada reflect balik diri kamu bila kita belajar tu apa yang kamu dapat sebenarnya. Okay. Dan jangan seronok sangatlah, Form 4 ni bukan honeymoon year. Sebab kamu adalah syllabus yang baru yang boleh kata sangat berat lah. Okay, so sekarang ni kita masuk kepada chemical formula. Okay, formula kimia. Contoh dia kalau kita selama ni kita sebut water kan. Tapi seluruh dunia memahami bahawa water tu chemical formula dia H2O. Bagaimana ahli kimia menyusun sesuatu elemen tersebut, okay, dan kita kategoriskan sebagai chemical formula. So itu yang kita nak belajar pada hari ni lah, insya-Allah. Okey, kemudian kita tengok kepada subtopik di dalam 3.3 ni. Okey, so kita ada 3.31. Okey, yang pertama kita belajar tentang chemical, empirical dengan molecular formula. So kita ada kepada tiga formula yang ada, iaitu chemical, empirical dengan molecular. So hari ni kita nak tengok antara ketiga-tiga tu apa persamaan dan apa perbezaan dia lah. Okey, kemudian yang nombor dua adalah empirical formula of magnesium oxide through an activity. InsyaAllah, after kamu masuk nanti, bulan April nanti, kita akan buatlah activity empirical of formula magnesium oxide. And another one is copper to oxide through an activity. Okay, so we have two experiment. Okay, we need to do to determine the empirical formula lah. Okay, so easy actually. So nanti kita akan buat sama-sama insya-Allah. Kemudian number 4, solve numerical problem involving empirical and molecular formula and construct chemical formula of compound. So ada 5 kat sini. Kita punya subtopik yang kita akan belajar dalam chemical formula. So sekarang kita nak tengok apa beza empirical dengan molecular formula. Okey, boleh guys? Okay, so kita tengok kepada chemical formula. Chemical formula, kita ada alphabet. Alphabet ni adalah huruf lah. Okay, represent the atom. And subscript number. Subscript number ni nombor yang kecil, duduk di sebelah kanan atom tu lah, ataupun elemen tu. Alphabet. Okay, kita ada alphabet. Kemudian kita ada di sebelah kanan alphabet, yang kecil di bawah. Subscript ni kecil yang menunjukkan shows the number of each type of atom found in the elementary entities of the substance. Okay, so kita tengok kepada contoh yang kita ada. So kita ada yang ni yang dimasukkan alfabet H. Dua subscript ni bermaksud bilangan hidrogen ada 2. Okay, so H. Kat sini dia kata 2 atom of hydrogen. So kita simbolkan sebagai H2. Okay, hydrogen gas namanya. Kemudian kita ada huruf O. Kemudian dekat sebelah kanan dia ni kita tak tulis. Actually ada nilai 1. Tapi kita tak perlu tulis lah. Kalau 1 lebih daripada 1, kita kena tulis lah. Okay. Kemudian ini menunjukkan 1 atom of oxygen. Okay, when hydrogen react with oxygen, positif ni adalah react lah. Okay, sama dengan tu to produce water. So dapatlah 1 molecule of water. So ingat balik kenapa dia molecule. Hydrogen ni adalah non-metal, oksigen ni pun non-metal. Dan molekul ni adalah lebih daripada 1. So kita ada 2 atom hydrogen dan 1 atom oksigen. Okay, so kamu kena kenal lah alfabet. Okay, alfabet di sini. Kemudian kita ada nilai di sebelah kanan alfabet H. So maksudnya ada 2 atom H. O, sebelah dia kita tak tulis. Maksudnya dia 1. So 1 atom oksigen. So when react together to form water molecule. Okay, boleh setakat ni. Very simple untuk chemical formula.
Okay, so kita tengok yang seterusnya adalah elemen. Okay, kita ada elemen ni. Elemen ni dia boleh jadi magnesium atom ataupun oxygen gas lah. Yang penting dia adalah elemen yang atom yang sama. Contoh oxygen ni kita kategoriskan sebagai elemen jugalah. Sebab oxygen dengan oxygen. So dia atom yang sama. Okay, first kita tengok substance magnesium. Chemical formula dia Mg. So dia punya simbol dia Mg. So the chemical formula shows that magnesium consists of magnesium atom only. So kalau atom kita tulis Mg. Kemudian yang kedua, substance oxygen gas, chemical formula dia O2. Okay, so di sebelah kanan huruf dia ada dua, bermaksud okay, ada dua atom of oxygen. So the chemical formula shows that oxygen gas molecule consists of two oxygen atom. Okay, itu chemical formula untuk elemen lah. Okay, kita pergi yang lebih mencabar sikit adalah compound. So, compound kita ada substance water yang kita tengok tadi. Dia punya chemical formula H2O. Okay, the subscript number show that two atom of hydrogen combine with one atom of oxygen. Okay, so dekat sini kita tengoklah. Okay, kita ada sebelah H ni ada dua subscript. Nombor subscript dia kena tulis kecil. Okay, tak boleh tulis besar. So, menunjukkan hidrogen tu dia ada dua atom. Dan kat sebelah O ni tak ada apa-apa, maksudnya satu atom. So, kalau tak tulis tu maksudnya satulah. Okay, and another one, aluminium oxide, chemical formula Al2O3. So, the subscript number shows two atom of aluminium and three atom of oxygen. Okay, so ini adalah formula yang menunjukkan water and aluminium oxide. Okay, ada tips Okay, literacy tips. Okay, the subscript number 1 need to be written in a chemical formula. No need to written. Okay, so tak perlulah kamu tulis. Contoh dia, kalau dia H2O. Tak payahlah tulis sini satu. Kita faham lah. Carbon dioxide tak payah tulis. Carbon dioxide C1O2 tak payah. Just tulis CO2 saja. Okay, boleh setakat ni untuk chemical formula. Sangat mudah dan kamu kena faham lah macam mana kita setiap saja chemical substance, setiap saja macam kita pun ada nama dan ada nickname kita. Sama juga macam chemical formula ni, ada simbol dia. Okay, macam contoh sodium chloride, garam kan. Okay, sodium tu adalah Na dan chlorine ni chloride Cl. So bila bergabung jadilah NaCl. Okay, boleh Alright, so kita tengok kepada chemical formula. Chemical formula tu ada dua jenis empirical dengan molecular formula. So kena take note and jot down lah. Okay, so ya kita tengok yang sebelah biru dulu. Okay, yang biru one. So nama dia empirical formula. So chemical formula that shows the simplest ratio of the number of atom of each element in a compound. So keyword dia adalah simplest ratio. Okay, so kita tengok yang pink ni, peach ni. Okay, molecular formula, chemical formula that shows the actual number of atom of each element found in a molecule of a compound. So dia punya keyword dia actual number. So conclusion dia, chemical formula ni ada dua jenis. Satu empirical, satu lagi molecular. Empirical simplest ratio, kita simplify dia. Molekular ni adalah yang sebenar. Okey, dalam chemical formula itu ada yang empirical, ada yang molekular. Sekejap lagi kita tengok apa beza molekular dengan empirical Okey, di sini kita ada contoh Contoh kita ada karbon, hidrogen, oksigen. Okey. So cara kita tulis dia C6. Okey. H12 O6. Okay, so ini apa ni? Kalau siapa yang ambil biology, dia tahulah. Okay, ni adalah glukos.
Okey, kemudian di sini kalau kita perasan nampak kita 1, 2, 1. Macam mana dapat 1, 2, 1? Okey, kita bahagikan kan? Bahagikan dengan kita nak cari yang paling ringkas. So kita bahagikan dengan 6 kan? So bila kita bahagikan 6, kita akan dapat C1 H2O 6. Okey. So di atas ini adalah molekular formula dia. Okey, dalam dia punya chemical formula dia, karbon ni ada 6, H2 ada 12 dan O ni ada 6. Tapi kalau kita nak cari empirical formula dia, kita kena simplify dengan nisbah yang terkecil. So bila kita simplify, kita dapatlah C tu ada 1, H tu ada 2, O ni ada sepatutnya ada 1 kan, sorry. Okey. So dapatlah dia punya CH2O. Ini adalah empirical formula. This one yang atas ni adalah molecular formula. Okay, so dekat sini the formula show one molecule of glucose consists of 6 atom at 12 hydrogen atoms and 6 oxygen atom. So molecular formula for glucose C6H12O6. So the actual number untuk karbon tu 6. Kemudian H212, O itu adalah 6. Kemudian kita tengok pula yang di sebelah kanan kita, formula that shows that the simplest ratio of number of carbon atom to hydrogen atom and oxygen atom 1:1. Macam cikgu cakap tadi lah. Okey, kita simplifykan dia kepada the simplest ratio. So ini kita panggil dia sebagai empirical formula for glucose CH2O. Okay, boleh setakat ni. So, glukos ni ada dua lah. Pertama, molecular formula dia C6H12O6. Dan untuk empirical formula dia CH2O. Kita bahagikan semua dengan 6. Okay, boleh setakat ni. Alright, so kita tengok kepada latihan. Okay, so brain teaser. Some compound have the same empirical formula and molecular formula. However, there are some other compound that have different empirical formula and molecular formula. Okay, so kita tengok contoh dia. Okay, contoh water. Kita tengok satu persatu. Water, dia punya molecular formula dia H2O1. Empirical formula dia sama je kan? Sebab dia punya nisbah dia H dengan O ni. Okay, H2 oksigen 1. Boleh tak nak simplify? Tak boleh. So, itu yang dimaksudkan dengan molecular dengan empirical formula ni sama. Sebab dia tidak boleh disimpleskan. So water ni ada dua-dua formula yang samalah, molekular dengan empirical. Kemudian kita ada ammonia. Ammonia pun kita tengok sama je molekular dengan empirical. Sebab apa? Dia punya nitrogen 1, oksigen 3. Boleh tak simplify molekular formula? Tak boleh. So sama je lah dia punya empirical formula. How about hydrazine? Hydrazine kita ada nitrogen 2, hydrogen tu 4. Boleh tak kita simplify? Boleh. Kita bahagi 2, so kita dapat NH2. So itu adalah empirical formula untuk hydrazine. Propene C3H6. Boleh tak kita kecilkan? Boleh. Dengan bahagi dengan 3 kan molecular formula, so dapat CH2. Benzin C6H6. Boleh tak kita simplify dia untuk dapatkan empirical formula? Boleh. Dengan bahagi 6. So kita dapatlah CH. Okay guys. So dapatlah pelajaran hari ini, iaitu perbezaan di antara molecular formula dengan empirical formula. Okay, sangat mudah sahaja. Okay, boleh Okay, so kita tengok kepada soalan melibatkan calculation, iaitu determination of an empirical formula. This part dengar betul-betul, kita ada 4 step yang utama yang kamu kena buat table di sini. Okay, kat sini dah ada table Kalau soalan yang sebenar, dia tak buat table, kita yang kena generate sendiri kita punya table. Dan apa kita punya step yang kita kena buat lah. Okay, so kita baca dulu. So 1.35 gram of aluminium is combined with 1.2 gram of oxygen to form aluminium
oxide. What is the empirical formula of magnesium oxide? Okay, so kat sini kita ada buat table. So kita kena ada step nombor 1 iaitu mass. Kemudian nombor 2 number of mole, number of 3 mole ratio and number 4 simplest mole ratio. So ada 4 step lah yang kamu kena buat. Kemudian kita tuliskanlah kita punya elemen yang ada dekat sini. Okay, so kita tengok sama-sama Okay, first kita tuliskan dulu sebab maklumat yang diberikan kita ada aluminium, kita ada oksigen. Okay, boleh? Kemudian kita masukkan mass untuk aluminium ni. Okay, 1.35 and oxygen 1.2. So determine the mass of each element. Okay, and second step, number of mole. Ingat balik number of mole. Okay, mass bahagi dengan molar mass. Segitiga tu. Sebab tu benda ni sekarang ni is a basic concept of chemistry. Kamu kena master. Okay, so mass bahagi molar mass. So molar mass dah diberikan dalam soalan. Oksigen 16, aluminium 27. Gunakan sahaja. So 1.35 bahagikan dengan 27, 0.05, manakala 1.2 divide by 16. So dapat 0.075 mole. Okay, boleh setakat ni anak-anak pelajar semua. Okay, kita tengok kepada step nombor 3 kita, mole ratio. Okay, yang ni yang kamu kena ingat dan kamu kena tekankan. Alright. Untuk mole ratio ni, okay, so kita tengok kat sini. Kita kena bezakan di antara 0.05, 0.075. Yang mana yang kecil nilai dia? Okay, 0.05 ke 0.075. Okay, di peringkat yang step nombor 3 ni, kita kena bahagikan dengan mol yang kita dapat dua-dua ni, kita kena pilih yang terkecil dan nilai di sini kita bahagikan dengan mol yang terkecil. Okey, kita tengok macam mana cara dia. Okey, so kita dah pilih di antara 0.075 dengan 0.05. Kita dapat 0.05 ni yang paling kecil lah, number of mole dia. So divide each number with the smallest number. That is 0.05. Okey, so nilai yang ini kita bahagikan lah. Okey, nilai 0.05 tadi kita bahagikan dengan the smallest number of mole. This one pun kita bahagikan juga. Nampak ni? Nilai ni, number of mole ni kita bahagikan dengan the smallest number. 0.05 yang kita dah pilih tadi dekat step nombor 2. So dapat 1.5. Okey, boleh? Okey, bila dapat pecahan, ingat baik-baik, bila dapat pecahan kita kena tukarkan dalam bentuk pecahan lah. 3/2. Bila dapat nombor 1.5, kita kena buat pecahan. Convert dia. So 3/2. Okey, boleh 1.5 ni tukarkan jadi 3/2 Okey, kemudian multiply each answer by 2 to get the whole number ratio. Okey, so dia tak boleh nilai pecahan. Kita kena tukar dia menjadi nombor bulat. So apa kita kena buat? Sebab kita nak matikan 2 di sini. Okey, pembawah dia 2 kan? Okey, kita darab dengan 2. Bila darab sini 2, kat sini pun kita kena darab dengan 2. Okey, so 1 darab 2, 2. Kat sini 3/2 darab dengan 2. Kita boleh matikan kan? Okey, so dapat 3. So, dia punya formula dia, empirical formula dia. Okey, so kita aluminium tu ada berapa? Aluminium tu ada 2 kan? Okey, oksigen ada 3. Okey, tara, dapat dah dia punya empirical formula. Okey, boleh guys. So, kita ada 4 step. Pertama, kita kena tentukan mass dia. Yang kedua, number of mole. Kemudian, mole ratio. And last one, simplest mole ratio of atom.
So kalau dapat saja nombor titik perpuluhan, kita kena convert dia menjadi pecahan. Kemudian kita kena multiply dengan 2 lah sebab kita nak buang pecahan tu lah. Nak dapatkan nombor bulat. That's why kita darab dengan 2. So kita darab dengan 2, kat sini pun darab dengan 2. Okay, boleh eh? Okay, kita dah habis sampai penghujung. Okay, di mana penghujung kita kena evaluate lah apa kefahaman diri kita. Setakat mana yang kamu faham untuk lesson pada hari ini dengan buat latihan ya, anak-anak sekalian. Okey, bila buat latihan tu tolonglah hantar kepada cikgu dekat Telegram cikgu sebab setakat ni ada beberapa orang yang masih tak hantar daripada start pada awal lagi. Tolonglah hantar sebab insya-Allah 5 bulan 4 ni cikgu akan keluarkan saya nama, yang mana tak hantar tu cikgu anggap dia tak berminat dan jangan sampai PNG kamu mendapat nilai kosong lah. Okey, untuk coursework kamu dari segi online class. Okey, pelibatan di dalam online class. Okey, so kita ada activity 3.11. Okey, kita ada sampel dia. Okey, kita ada soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey. So, kamu siapkan dan kamu hantar kepada Telegram cikgu dan jika ada masalah, sure, mesti ada masalah, sila text cikgu lah. Okey, so tak ada masalah kalau ada nak bertanya ke apa-apa, boleh bertanya cikgu anytime. Okey, supaya sama-sama kita belajar dan sama-sama kita faham untuk kita nak menghadapi final semester 1 nanti. Okey, boleh guys, kalau ada apa-apa boleh tanya cikgu ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa untuk the next class. Bye bye.